Baik, seterusnya dalam segmen berikutnya kita akan bercakap mengenai APEC, iaitu berkenaan dengan kerjasama ekonomi serantau Asia Pasifik APEC. Dan untuk pengetahuan anda, kali pertama negara kita mempengerusikan APEC pada tahun 1998, dan selepas 22 tahun negara kita sekali lagi dipilih untuk mempengerusikan APEC ini, dan suasananya cukup berbeza berbanding sebelum ini dalam keadaan norma baharu, dan persidangan juga dilakukan secara maya. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut mengenaan APEC ini, kita akan berhubung secara langsung bersama dengan Profesor Dr. Sufian Jusoh yang merupakan pegawai rujukan APEC 2020 dan juga merupakan pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Prof. Kita sedia maklum pandemik COVID-19 ini sudah pastinya memberi impak yang cukup besar kepada ekonomi Malaysia dan juga global secara keseluruhannya. Namun di sebalik dampak yang cukup besar ini, terdapat peluang-peluang baharu yang perlu kita manfaatkan untuk kita menerokai naratif-naratif baharu dalam bidang perniagaan maupun pelaburan. Mungkin untuk permulaan ini, mungkin Prof boleh kongsikan apa antara peranan APEC dan juga bidang-bidang yang pastinya akan menjadi keutamaan dalam persidangan APEC kali ini. Okay, terima kasih kerana menjemput saya ke RTM pagi ini, dan dengan semangat APEC 2020 kita mengadakan acara pagi ini secara maya. Jadi sebelum saya menjawab soalan yang dikemukakan, saya ingin untuk pengetahuan penonton RTM, saya ingin memberikan sedikit panduan berkenaan dengan APEC. Yang pertama, APEC ini ialah satu kumpulan 21 ekonomi yang meliputi ekonomi di Asia Tenggara, di Pasifik, dan juga termasuk Australia, New Zealand, Jepun, Korea Selatan, Rusia. Dan di sebelah Pasifik kita ada antara lain Amerika Syarikat, Kanada, Meksiko dan beberapa negara lain di kawasan Pasifik. Jadi APEC ini adalah kumpulan ekonomi yang terbesar di dunia, meliputi lebih daripada 40% keluaran kasar ekonomi dunia. Dan dia adalah satu pertumbuhan yang tidak mengikat, tetapi lebih kepada belajar di antara satu sama lain, dan apa dasar-dasar yang dibuat itu adalah secara sukarela dan dirundingkan oleh ahli-ahli ekonomi yang berkaitan. Jadi berkaitan dengan APEC 2020, kita menghadapi satu cabaran yang besar. Sempena dengan APEC ini, sepatutnya kita Malaysia sebagai pengerusi menyambutnya dengan lebih baik, tetapi oleh kerana COVID-19, kesemua mesyuarat selepas daripada mesyuarat pegawai kanan yang pertama hari itu, semuanya adalah dalam bentuk maya. Jadi antara yang terpenting pada APEC 2020 ini ialah untuk membina satu visi baru selepas 2020, iaitu selepas daripada Bogor Goals yang dipersetujui pada 1994. Jadi ini adalah antara tujuan yang penting bagi APEC 2020, iaitu pada mesyuarat ketua-ketua ekonomi pada 20 hari bulan ini, mereka akan menentukan hala tuju APEC selepas 2020. Dan ada beberapa bidang yang perlu kita fahami. Antaranya bagi menangani dunia yang lebih mencabar selepas COVID-19 ini, kita akan melihat kepada keselamatan makanan, kepada ekonomi digital, dan yang penting juga kepada kelestarian, iaitu peranan masyarakat perdagangan dalam melaksanakan aktiviti pelaburan dan perniagaan dengan secara lebih bertanggungjawab dan lestari. Dan antara yang penting juga ialah akibat daripada akibat daripada COVID-19 ini, terdapat perubahan kepada cara kerja. Kita lihat ramai orang bekerja daripada rumah. Betul. Kita lihat ada peningkatan dalam electronic commerce, cara pembayaran. Jadi masa depan pekerjaan ataupun future of work juga adalah salah satu daripada fokus yang dibina oleh Malaysia
sebagai pengurusi APEC tahun ini. Baik Prof, tadi Prof ada menyentuh mengenai Matlamat Bogor yang akan mencapai tempoh matangnya setelah 26 tahun ini, dan pewujudan matlamat baharu sudah pasti sangat penting dalam ketika ini untuk kita merangka hala tuju ataupun matlamat baharu dalam tempoh yang cukup mencabar ketika ini, dan mungkin Prof boleh memberikan sedikit pemahaman kepada rakyat Malaysia berkenaan matlamat baharu yang akan tercipta dari segi apa yang kemungkinannya akan terkandung dalam matlamat baharu ini. Sebelum kita pergi kepada matlamat baharu, saya ingin terangkan sedikit berkenaan dengan Matlamat Bogor ataupun Bogor Goals yang dipersetujui di Bandaraya Bogor di Indonesia. Jadi Matlamat Bogor ini adalah untuk membina satu kawasan perdagangan dan pelaburan yang lebih terbuka dan lebih bebas, dan juga membawa kepada kemakmuran di ekonomi-ekonomi APEC ini. Jadi membawa kepada selepas pada 2020 ini, maka akan dibuat satu matlamat baru. Mungkin kita akan panggil, saya cadangkan dipanggil Matlamat Putrajaya ataupun Matlamat Kuala Lumpur bagi membina satu jenama kepada pengurusi APEC 2020 ini. Jadi matlamat baru ini berdasarkan kepada tema APEC pada tahun ini, iaitu kemakmuran bersama. Jadi ini juga adalah selari dengan dasar yang dipersetujui oleh kerajaan pada hari ini, iaitu kemakmuran bersama menuju 2030. Jadi sebab kenapa kita memfokuskan kepada kemakmuran bersama adalah kerana walaupun ekonomi APEC ini luas, 21 ekonomi, tetapi terdapat perbezaan di antara ekonomi yang kaya dengan ekonomi yang lebih rendah. Contohnya kita ada 2-3 ekonomi terbesar di dunia di dalam kumpulan ini, iaitu Amerika Syarikat, China dan Jepun. Tetapi kita ada juga ekonomi yang membangun seperti Papua New Guinea, Vietnam dan negara-negara ASEAN. Kemudian kita juga melihat kepada kemakmuran bersama di dalam ekonomi APEC. Walaupun mungkin sesebuah negara itu sudah menjadi negara maju, tetapi negara yang terdapat penduduk-penduduk, contohnya di Malaysia ini, masih ada perbezaan di antara golongan atas dan golongan pertengahan dan golongan di mungkin yang berpendapatan kurang daripada dalam golongan 40% di bawah. Jadi itu adalah antara isu yang perlu diperkemaskan. Dan ini dibawa dalam satu tema yang kita panggil iaitu Beyond GDP. Bagaimana kita melihat kelestarian dan perkongsian ekonomi ini di luar kotak gross domestic product ataupun produk pengeluaran ekonomi secara kasar, ya. Dan ini adalah penting supaya kemakmuran yang kita lihat secara per kapita itu turun kepada masyarakat secara keseluruhannya. Kemudian kita juga ingin melihat kepada digital ekonomi, iaitu bagaimana digital ekonomi ini dapat membawa kemakmuran kepada keseluruhan ekonomi APEC dan penduduk-penduduk di ekonomi APEC ini. Terdapat jurang perbezaan. Contohnya semasa COVID-19 ini kita lihat ada kawasan tertentu yang tidak dapat coverage broadband contohnya. Jadi bagaimana kita ingin membina infrastruktur infrastruktur digital bagi membantu ekonomi ini lebih maju. Yang ketiga berkaitan dengan kelestarian pelaburan dan perdagangan, dan yang penting juga ialah untuk membina perdagangan dan pelaburan yang lebih terbuka supaya tidak terdapat sekatan akibat daripada peraturan-peraturan perdagangan dan pelaburan yang mengekang kepada contohnya barangan dan perkhidmatan, sekatan terhadap barangan dan perkhidmatan. Kerana ini adalah penting bagi memastikan kelestarian dan pembangunan
perdagangan dan pelaburan di ekonomi APEC ini secara berterusan. Baik Prof, sebenarnya banyak yang akan kita bincangkan dalam isu berkaitan dengan APEC ini. Namun masa tidak mencukupi Prof, tapi apapun kita berharapkan semoga persidangan APEC ini berjalan dengan lancar dan sudah pastinya banyak perancangan dan juga harapan baharu untuk kita mencapai matlamat kerjasama ekonomi serantau ini. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Prof kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini. Okey, terima kasih. Baik. Daripada perbincangan mengenai APEC 2020 ini, pastinya anda boleh mengetahui pelbagai maklumat berkenaan APEC ini melalui laman sesawang www.myapec2020.my dan kita harus mengetahui beberapa tarikh-tarikh yang penting untuk APEC ini, antaranya pada 16 November dan juga 20 November persidangan kemuncak APEC akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kita harapkan semoga dengan perjalanan APEC ini akan membawa Malaysia ke arah yang lebih baik dalam kita mendepani cabaran global dan juga cabaran pandemik COVID-19 ini. Baik, seterusnya kita akan bercakap mengenai Belanjawan 2021 selepas ini. Namun terlebih dahulu kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.